Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, jemaah surah Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempena dengan tahun baru Islam ni, tahun Hijriah yang baru ni, maka saya diamanahkan untuk menyampaikan kuliah subuh kita dengan tajuk ibrah ataupun pengajaran daripada perjalanan hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kita masih berada pada awal bulan Muharram 1443 Hijrah. Bila sebut 1443 Hijrah itu, maka ia mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah yang telah berlalu selama 1443 Hijrah. Jadi hitungan 1443 Hijrah tu ataupun hitungan tahun Hijrah itu dihitung mengikut tahun Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikut tahun, bukan bulan, ya. Kita jangan silap bahawa kalau kita membaca kitab-kitab sirah, ya, para ulama kita menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan berhijrah pada bulan Muharram, ya. Bukan berhijrah pada bulan Muharram. Ramai daripada kalangan ulama kita sebenarnya mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu berlaku pada bulan Rabiul Awal, ya. Berlaku pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan Muharram. So mengapa pada bulan Muharram kita memperingati tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kita peringati itu bukan bulan hijrah Nabi, melainkan tahun hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak nak membahaskan itu secara panjang. Perbahasan kita pada ketika ini adalah lebih kepada ibrah, pengajaran apakah yang boleh kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita nak bercerita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan semua telah biasa dengar, dah biasa baca dan telah pun tahu. Sebab memang ini suatu perkara yang sentiasa diulang-ulang tiap-tiap tahun. Bahkan di surau-surau masjid-masjid kita pun, bahkan dekat rumah kita pun ada buku-buku sirah yang kita baca, yang dikaji dekat surau-surau. So bukan lagi sesuatu perkara yang perlu untuk kita ulang. Namun begitu, mungkin sikit saya nak sampaikan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah sebelum kita membahaskan pengajaran-pengajaran atau ibrah yang patut kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Makkah ke Madinah selepas Nabi berdakwah, menyampaikan risalah agama Allah Ta'ala kepada orang-orang Makkah selama 13 tahun. Sejak Nabi SAW berumur 40 tahun sehinggalah Nabi berumur 53 tahun. Tetapi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menghadapi penentangan yang semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin teruk. Bahkan kemuncaknya adalah pada hari Khamis
sebelum Nabi SAW diperintahkan Allah untuk hijrah, orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu membuat satu mesyuarat besar di satu tempat yang bernama Darun Nadwah. Itu tempat mereka mesyuarat. Mungkin kalau dalam bahasa kita sebut mereka buat mesyuarat agung pada ketika itu. Bahkan dikatakan para ulama-ulama ahli sejarah, Iblis pun hadir dalam mesyuarat mereka itu. Iblis ketika itu hadir dalam rupa bentuk lelaki. Apa yang mereka mesyuaratkan? Apa yang mereka bincangkan pada ketika itu? Mereka membincangkan apa yang patut dibuat kepada Nabi SAW. Bermacam-macam usulan. Sehingga kan Iblis membisikkan supaya Nabi SAW dibunuh sahaja. Dan inilah yang menjadi kesepakatan akhir mereka. Jadi mereka bersepakat akan membunuh Nabi kita SAW dengan cara mereka memilih pemuda terbaik daripada setiap-tiap kabilah, kemudian nanti diperintahkan untuk mengepung rumah Nabi SAW, yang mana mereka tiap-tiap orang membawa pedang untuk menikam, menusuk dan membunuh Nabi SAW. Inilah perancangan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takkan membiarkan nabinya, takkan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rancangan jahat itu pun disampaikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga kan Allah perintahkan Nabi untuk tinggalkan Makkah, pergi hijrah ke Madinah, atau yang pada masa dahulu disebut sebagai kota Yathrib. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ingatlah kata Allah, ketika mana orang-orang kafir itu hendak membuat rancangan jahat pada engkau, liyuthbituka supaya mereka tangkap engkau, au yaqtuluka atau supaya mereka bunuh engkau, au yukhrijuka atau supaya mereka usir engkau, wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat rancangan jahat, Allah lagi pandai membalas rancangan jahat mereka itu. Wallahu khairul makirin, kerana Allah lah sebaik-baik yang mampu membalas rancangan-rancangan jahat itu. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibrah yang patut kita ambil daripada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah inayatullah taala bi anbiya'ihi wa awliyaihi as-salihin. Pengajaran pertama yang kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Ta'ala pasti akan menolong kekasih-kekasihnya daripada kalangan nabi-nabi atau daripada kalangan wali-wali Allah, bahkan daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih. Allah Ta'ala akan tolong mereka. Lihat perancangan jahat yang telah dirancang dan disepakati oleh semua tokoh-tokoh pembesar kafir Makkah pada ketika itu dapat gagal, dapat diberitahu, dapat tahu Nabi SAW khabar daripada Allah Ta'ala. Mengapa? Allah tidak akan biarkan kekasih Allah dizalim. Tak akan dibiarkan Allah. Ya. Maka ketika mana mereka datang mengepung Nabi SAW, mengepung rumah Nabi SAW, ya, Nabi SAW keluar daripada rumah itu tanpa ada seorang pun yang nampak. Tanpa ada seorang pun yang nampak. Allah Ta'ala tutup pandangan mata mereka sehingga kan tak dapat melihat Nabi meninggalkan kota Mekah. Allah berfirman dalam surah Yasin,
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Dan kami jadikan dari hadapan mereka sadda, ada penutup, ada dinding. Wa min khalfihim sadda, daripada belakang mereka juga ada sadda, ada penutup. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tak dapat melihat. Maka Nabi SAW boleh keluar meninggalkan kota Mekah ketika itu bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, tanpa dilihat oleh orang-orang kafir itu. Jadi ibrah pertama tadi, Allah pasti menolong kekasihnya, seperti mana Allah Ta'ala menolong Nabi SAW. Bahkan kalau kita melihat dalam perjalanan hijrah Nabi SAW itu, terdapat beberapa keadaan yang mana Allah benar-benar memperlihatkan pertolongan Allah itu pada kasih Allah. Selepas Nabi SAW dan Abu Bakar bertolak daripada Mekah, Nabi dan Abu Bakar tidak memilih jalan yang biasa, tidak memilih jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang Makkah kalau nak pergi Madinah. Mereka memilih jalur yang lain, jalur yang lebih jauh dan lebih sukar. Sebelum mereka meneruskan perjalanan sampai ke Madinah, Nabi SAW dan Abu Bakar pergi ke Jabal Thur ataupun Thawr. Tuan-tuan dan perempuan pasti dah pernah nampak atau dah biasa nampak apabila pergi haji dan umrah. Mutawif sentiasa akan bawa kita ke situ. Nabi dan Abu Bakar dekat situ berada lebih kurang selama 3 hari 3 malam. Ketika mana Nabi dan Abu Bakar dah tak ada di kota Mekah, orang-orang kafir dah tahu dah Nabi dah pergi. So mereka pun membuat satu sayembara, ya. Siapa yang mendapatkan, menemui dan boleh menangkap Nabi akan diberi hadiah tak tanggung-tanggung 100 ekor unta. 100 ekor unta, ya. Dia apa ni? Dia bukan jumlah yang sikit-sikit. Unta ni tuan-tuan bukan murah harga dia, mahal harga dia. So pemimpin-pemimpin kafir pada ketika itu mengumumkan siapa yang boleh tangkap Muhammad, dia dapat ganjaran sebanyak 100 ekor unta. Maka orang-orang kafir pun semua mencari Nabi SAW. Dan pada ketika itu mereka datang ke Jabal Thur, yang mana pada ketika itu Nabi dan Abu Bakar berada dekat situ. Abu Bakar dah takut. Tapi apa kata Nabi SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, jangan risau, Allah ada bersama kita, Allah akan tolong. Walaupun orang kafir dah sampai dekat situ, tapi mereka tak nampak Nabi dan tak nampak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Ini adalah pertolongan daripada Allah. Kita nampak Gua Thur itu bukan gua yang besar. Sebab gua di perbukitan negara-negara Arab itu bukan gua yang besar-besar. Dia hanyalah di antara batu dengan batu saja. Tetapi mereka tak nampak Nabi SAW. Ini adalah pertolongan Allah pada kasih Allah. Ada lagi bukti yang sangat nyata bagaimana Allah Ta'ala menolong Nabi SAW dan Abu Bakar. Ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini dikenal seorang yang amat pandai dalam menunggangi kuda. Dan ia seorang yang cukup faham dalam mengenali jejak langkah orang. So apabila diumumkan siapa yang boleh temukan Nabi Muhammad, saya boleh tangkap, dia akan diberi ganjaran 100 ekor unta. Maka Suraqah bin Malik ni pun bersungguh-sungguh kejar, cari Nabi SAW. Apabila Nabi dan Abu Bakar dah keluar daripada Gua Thur hendak menuju Madinah, dia pun nampak. Dia kejar dengan kuda dia ni.
Tapi tahu tak tuan-tuan dan perempuan, setiap kali kuda ni atau Suraqah bin Malik ni hendak mendekati Rasulullah, Allah Ta'ala buat kuda itu jatuh, kakinya masuk ke dalam tanah. Padahal tuan-tuan, kita tahu di negara Arab tu bukan tanah berlumpur, bukan ada payau macam kawasan kita. Air pun mereka susah, tanah dekat sana keras. Allah Ta'ala buat masuk kaki kuda tu ke dalam tanah tu terbenam, sehingga akan jatuh tak boleh. Suraqah tak mahu menyerah. Dia bangkit lagi, kejar lagi Nabi. Bila dia dah nampak Nabi dah mulai dekat, kuda tu jatuh lagi. Begitu berulang kali. Akhir sekali Nabi SAW doakan dia, dan dia pun sedar bahawa ternyata Rasulullah tak boleh dia kacau. Akhirnya dia pun masuk Islam. So ini pertolongan Allah Ta'ala yang amat nyata kepada kekasih Allah. So pengajaran bagi kita tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah, kalau kita ni taat kepada Allah Ta'ala, kalau kita ni menjalankan agama Allah ni, syariat Allah Ta'ala ni dengan betul, maka insya-Allah Allah pun akan tolong kita. Allah akan bantu kita. Allah akan beri solusi atas semua masalah yang kita hadapi, insya-Allah. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quranul Karim, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Bukan bermakna ayat ni kita tolong Allah Ta'ala seperti mana kita menolong manusia. Tak, Allah tak berhajat dengan pertolongan kita, kita yang berhajat pada Allah. Maksudnya kalau kita tolong agama Allah, kita jalankan syariat Allah, kita jaga agama Allah Ta'ala dengan betul-betul, maka Allah Ta'ala akan tolong kita. Tolong terhadap apa? Allah akan tolong semua masalah yang kita hadapi, insya-Allah. Dalam hadis Nabi SAW pernah sampaikan satu pesanan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi kata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Saya nak ajarkan kepada engkau beberapa kalimah, kata Nabi. Salah satu daripadanya Nabi kata, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Kalau kita jaga solat kita untuk Allah, kalau kita jaga ibadah kita untuk Allah, kalau kita jaga hukum hakam syara Allah, kalau kita jaga halal haram Allah Ta'ala, Allah pasti jaga kita. Termasuklah Allah akan jaga kita daripada musuh-musuh yang nak membinasakan kita. Dan ini telah terbukti ketika mana Nabi SAW hijrah daripada Makkah ke Madinah. Ini ibrah pertama yang patut kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi SAW. Baik. Ibrah yang kedua yang kita nak petik adalah ketenangan itu, kedamaian hati itu hanya Allah Ta'ala beri kepada orang yang beriman. Seperti mana yang telah saya sampaikan tadi, ketika mana Nabi SAW berada di Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu taala an, dan orang-orang kafir pada ketika itu datang ke sana. Abu Bakar pada ketika itu begitu takut, risau kalau Nabi mereka tangkap. Sebab kalau mereka tangkap Nabi, Nabi akan dibunuh. Kita cuba bayangkan, sekiranya kita dikejar orang satu kampung dan mereka bersepakat kalau mereka tangkap kita, boleh tangkap kita, mereka akan bunuh. Boleh bayang tak macam mana perasaan kita? Itu ketakutan yang luar biasa, takut yang luar biasa. Dan rasa takut itu antara perkara yang menyiksa kita. Tetapi bagi orang-orang yang beriman tak berlaku. Cuba kita tengok firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jika kamu tak mahu tolong Muhammad, kata Allah Ta'ala,
sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun menolongnya. Kalau kamu tak mau tolong Nabi Muhammad, kata Allah, Allah Ta'ala tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini, iaitulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kaum kafir Makkah mengeluarkannya daripada negerinya, daripada negeri Makkah, iaitu ketika mana Nabi SAW hijrah meninggalkan kota Makkah sebab tak tahan dengan sifat perbuatan orang-orang kafir pada ketika itu. Ya, idhuma fil ghar, ketika mana pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang lagi sahabatnya, itulah Abu Bakar As-Siddiq, berada di dalam gua, iaitu gua Thur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika itu Nabi berkata kepada sahabatnya, maksudnya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, jangan kau risau, sesungguhnya Allah Ta'ala ada beserta kita. Apa yang berlaku selepas itu? Allah Ta'ala kata, fa'anzalallahu sakinatahu alaih, Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenangan, kedamaian. Ya, maka orang-orang yang dekat dengan Allah itu, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah, orang-orang yang menjaga agama Allah Ta'ala, hanya mereka orang-orang yang merasai ketenangan jiwa yang sebenar. Orang-orang kafir, walaupun mungkin secara zahirnya kita nampak mereka macam bahagia, mungkin kita tengok mereka macam hidup senang dan seterusnya, tapi percayalah, jiwa mereka tiada ketenangan. Seperti mana yang Allah SWT sendiri sebut dalam Al-Quranul Karim, bahawa kata Allah SWT, hati orang-orang yang kafir itu tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan dalam hati mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu menjalankan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hati mereka itu sempit, hati orang-orang kafir itu. Tidak seperti mana hati orang-orang yang beriman. So, jadi ibrah yang kedua yang patut kita petik adalah ketenangan itu kita dapat hanya dengan mentaati Allah Ta'ala. Percayalah, kalau kita betul-betul menjalankan agama Allah Ta'ala ni, sebesar mana pun masalah yang kita hadapi, insya-Allah Allah akan tetap kurniakan ketenangan dalam jiwa kita. Dan itu antara nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Sebab walaupun secara zahir kita nampak bahagia, kalau hati kita ni tak tenang, kita tak rasakan kebahagiaan. Tak rasakan. Berada di dalam rumah yang besar, kereta yang besar, harta yang banyak, kalau hati ni tak ada ketenangan, maka kita tak dapat menikmati itu semua. Maka supaya ketenangan itu ada dalam hati kita, jalankan agama Allah. Walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Itu ibrah yang kedua yang patut kita petik. Ibrah yang ketiga adalah yang kita lihat daripada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah betapa penting kita mempunyai sahabat-sahabat yang saleh, kawan-kawan yang baik. Ya. Ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah daripada Makkah ke Madinah, Nabi tak pergi seorang diri. Nabi tak pergi seorang diri. Ketika mana Allah Jibril sampaikan khabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khamis, pada waktu zuhur hari Khamis itu, Nabi pergi menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi ajak Abu Bakar As-Siddiq supaya Abu Bakar As-Siddiq mahu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah daripada Makkah ke Madinah. So ini menunjukkan pada kita dan persahabatan Nabi dan Abu Bakar pada ketika itu sampai Allah rakamkan dalam Al-Quran, seperti mana tadi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 40.
So ini menunjukkan kepada kita betapa penting kita memiliki bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bersahabat dengan orang-orang yang baik ni artinya bersahabat dengan mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang bersahabat dengan kita kerana mungkin kita ada kedudukan, kerana dia mendapatkan keuntungan, kerana mungkin dia business partner kita dan seterusnya itu biasa. Atau mungkin kita berkawan sebab kita punya hobi yang sama, itu biasa. Yang paling penting tu adalah, atau yang perlu untuk kita fikir tu adalah bersahabat dengan orang kerana Allah Ta'ala. Dia dan kita sama-sama mahu berjuang di jalan Allah. Dia dan kita sama-sama mahu berkorban di jalan Allah Ta'ala. Dia dengan kita sama-sama mencari ridha Allah Ta'ala, bukan mencari yang lain. Ini sahabat yang mahal. Nabi SAW dengan Abu Bakar, Masya Allah, mereka bersama menghadapi cabaran itu, menghadapi kesukaran itu, menghadapi kedukaan itu. Mereka bersama-sama. So ini penting bagi kita ada sahabat-sahabat yang soleh, ya. Maka dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali diisyaratkan perintah-perintah supaya kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam hadis, ya, antara orang yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti ialah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, iaitulah dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah. Mereka bersahabat dan berpisah kerana Allah. Maka di akhirat nanti mereka akan dapat naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana pada ketika itu tak ada apa-apa naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ini ibrah yang ketiga yang patut kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pengajaran berikutnya atau ibrah yang berikutnya yang baik kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi ialah kemenangan itu memerlukan kepada pengorbanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban begitu banyak dalam perjuangan dakwah. 13 tahun dekat Mekah, Nabi menghadapi penentangan yang luar biasa. Nabi memperjuangkan segala-galanya. Nabi mengorbankan segala-galanya. Ya. Padahal kalau kita fikir, Allah Ta'ala kuasa memberikan kemenangan kepada Nabi sejak daripada awal, kan? Allah Ta'ala kuasa memberikan kemenangan kepada Nabi sejak daripada awal Nabi diangkat Allah menjadi Rasul. Allah kuasa langsung mengalahkan orang-orang kafir itu. Allah Ta'ala kuasa menyeksa mereka, mengazab mereka, sehingga akan kemenangan diberi kepada Nabi. Tapi Allah tak berkehendak begitu. Mengapa? Sebab Allah nak tunjukkan bahawa kemenangan itu, kejayaan itu memerlukan kepada pengorbanan. Maka Nabi berjuang 13 tahun dekat Mekah. Tetapi di sebalik pengorbanan Nabi, di sebalik perjuangan Nabi SAW itu, Allah Ta'ala hadirkan kemenangan. Maka kita lihat, dulu Makkah itu dikuasai orang-orang kafir. Pada tahun 8 Hijrah, Makkah itu menjadi negeri yang dikuasai kaum muslimin. Allah berfirman, Inna fatahna laka fatham mubina. Allah beri kemenangan pada Rasulullah. Mengapa? Kerana Nabi dan para sahabat, kaum mukminin pada ketika itu telah berkorban dengan segala daya upaya yang mereka mampu. Maka kalau kita nak dapatkan pertolongan Allah itu, tak cukup kita sekadar duduk diam saja lalu kita menunggu pertolongan Allah. Kita kena berjuang.
Kita kena berkorban. Kita kena buat strategi. Baru Allah Ta'ala akan datangkan pertolongan itu kepada kita. Kalau kita sekadar duduk diam saja, langit itu la tumtirir zahab wala fiddah, langit itu tak akan menurunkan hujan emas dan hujan perak. Kita kena berusaha, kita kena berkorban, kita kena berjuang, baru Allah Ta'ala akan beri kemenangan. Ini ibrah yang keempat yang boleh kita petik. Baik, ibrah berikutnya yang patut kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya persaudaraan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan hijrah itu mempersaudarakan orang-orang yang dahulu saling musuh bermusuhan. Dulu dekat Madinah itu ada suku Aus dan ada suku Khazraj daripada bangsa Arab yang sepanjang zaman mereka sentiasa bertikai, bergaduh, berperang sesama mereka. Tetapi kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah membuat mereka saling cinta mencintai, saling tolong menolong, saling bahu membahu satu sama lain. Dulu orang Mekah dan orang Madinah itu bukanlah rapat, tetapi dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Bayangkan, sampai-sampai Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr, tak silap saya, sahabat Ansar itu dahulu, kalau Nabi beri lebih kepada orang Muhajirin kerana mereka miskin, tak ada sama sekali rasa cemburu dalam hati mereka. Bahkan mereka, orang-orang Ansar ni, mahu mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Mereka sanggup beri kepada orang Muhajirin padahal mereka masih perlu lagi. Begitu dahsyatnya hijrah itu. Maka momentum tahun baru hijrah ni sepatutnya kita jadikan sebagai satu semangat baru untuk lebih memperkukuhkan lagi persatuan, kesatuan kita umat Islam sejagat. Bukan sahaja dalam satu negeri, bahkan sejagat. Sebab tanpa ukhuwah kita yang kuat, tanpa persaudaraan kita yang kuat, tanpa kesatuan kita yang kuat, Islam ni hanya seperti buih yang ada di lautan. Tampak begitu banyak, tapi tak ada kekuatan. Maka Allah Ta'ala ingatkan dalam surah Al-Anfal, jangan kamu suka bertikai sesama kamu. Jangan suka bertikai sesama kamu. Sebab kalau kamu bertikai sesama kamu, kata Allah Ta'ala, kamu akan lemah. Musuh akan menguasai kamu. Itu konteks dahulu saat peperangan Badar. Sebenarnya kalau kita bawa ke konteks kita hari ini, ayat itu merupakan ayat yang penting untuk sentiasa sama-sama kita renungkan. Hari ini kita ni kadang-kadang umat Islam, perkara-perkara yang remeh-temeh pun telah dijadikan sebagai alasan untuk membenci, saling bermusuhan, saling bertikai satu dengan yang lain. Itulah yang berlaku. Sehingga kan kekuatan kita umat Islam itu tak ada. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, kata Allah, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah kurniakan pada kamu. Idh kuntum a'da'a, ketika mana kamu masih musuh bermusuhan, benci membenci, fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati kamu. Allah buat cinta dalam hati kamu satu dengan yang lain. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kan kamu menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Ta'ala. Al-mu'min kal bunyan, Nabi kata.
Kita orang beriman ni seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dah, yang saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Rumah tu kalau tiang dia yang tegak hanya satu saja, ia pasti akan runtuh. Tapi bila kita tegakkan semua tiang-tiang yang diperlukan oleh rumah itu, dan satu dengan yang lain saling menopang, saling kuat menguatkan, maka rumah itu pun akan kuat, binaan itu pun akan kuat. Begitu jugalah dengan Islam. Kita umat Islam ni ibarat tiang-tiang yang menegakkan agama ni, tiang-tiang yang akan mempertahankan agama ni. So kalau tiang itu rapuh, ukhuwah kita rapuh, maka jatuhlah Islam. Kita akan dikuasai oleh musuh, kita akan diperdaya oleh musuh, seperti mana yang berlaku dalam sejarah-sejarah zaman dulu. Kita membaca macam mana hancurnya kerajaan-kerajaan Islam dulu. Ya, dulu di Spanyol, Islam telah berkuasa tidak kurang daripada 300 tahun. Tetapi pada akhirnya Islam di sana hanya tinggal sejarah dan bukti-bukti sejarah. Itu sahaja. Orang Islam habis. Mengapa? Salah satunya kerana umat Islam tidak bersatu padu, sehingga kan lemah, musuh pun mulai masuk. Maka antara ibrah yang amat baik kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi SAW itu adalah tingkatkan persaudaraan kita. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, mungkin itulah poin-poin ibrah yang patut kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi SAW. Tentu masih banyak lagi ibrah-ibrah yang lain yang boleh kita petik. Saya ulang balik, yang pertama, ibrah yang pertama kita petik adalah Allah Ta'ala pasti akan menolong kekasih-kekasih Allah, seperti mana Allah menolong Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an ketika mana berlaku peristiwa hijrah itu. Yang kedua, ketenangan itu hanya kita perolehi dengan kita beriman dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Abu Bakar saat takut, sedih, risau ketika berada di Jabal Thur, ketika berada di Bukit Thur atau di Gua Thur, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya turunkan ketenangan ke dalam jiwanya. Dengan apa? Sebab Abu Bakar radhiyallahu ta'ala seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian pengajaran yang berikut yang patut kita petik daripada perjalanan hijrah Nabi SAW ialah betapa penting kita memilih sahabat yang saleh. Nabi SAW ketika mana hendak hijrah, Nabi tak memilih berjalan seorang diri seperti mana Nabi saat pergi Isra' dan Mi'raj, tapi Nabi memilih mengajak Abu Bakar sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. So ini menunjukkan pada kita betapa penting kita mempunyai sahabat-sahabat yang saleh, sahabat-sahabat yang baik, yang mahu sama-sama berjuang dengan kita. Agama ni tak boleh kita tegakkan seorang diri. Kita kena ada kawan, kita kena ada partner, kita kena ada sahabat-sahabat yang punya mimpi, visi yang sama. Barulah insya-Allah kita akan berjaya memperjuangkan dakwah agama Allah Ta'ala, ya? Baik, seterusnya ibrah yang boleh kita petik yang keempat adalah pertolongan itu, kemenangan itu memerlukan kepada pengorbanan. Allah tidak langsung bagi kemenangan, Allah tak langsung bagi pertolongan. Allah nak tengok dulu sejauh mana pengorbanan kita. Jadi banyakkan pengorbanan kita dulu, insya-Allah pertolongan itu akan datang, seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Ibrah yang terakhir ialah dengan hijrah ni, mudah-mudahan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah imaniyah kita, ukhuwah persaudaraan kita, ya, lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Sebab itulah salah satu hasil buah daripada hijrah Nabi SAW. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala, mungkin kita tidak akan hijrah seperti mana Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah, tetapi kita perlu tetap hijrah secara maknawi. Kita tidak hijrah secara hissi. Hijrah secara hissi itu artinya badan kita, ruh dengan jasad kita ni ikut hijrah seperti Nabi. Tapi kita perlu tetap hijrah secara maknawi. Artinya kita tetap perlu untuk sentiasa hijrah, berpindah
daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Tahun yang baru ni, berazamlah kita untuk lebih baik lagi daripada tahun yang lepas. Baik dalam hal ibadah kita, baik dalam bersaudara, baik kepada orang, baik menolong orang, dan baik dalam meninggalkan perkara-perkara yang ditegah Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kita kena hijrah ke arah yang lebih baik. Moga-moga dengan itu semua kita akan mendapatkan ganjaran terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sekadarnya sahaja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.